Okay, so kita nak sambung untuk fraction. Jadi sebelum kita nak buat dia punya basic operation, you all kena faham dulu apa itu fraction. Okay, dalam fraction ni dia ada numerator and denominator. Okay, numerator ni adalah di bahagian atas, okay, dan denominator adalah di bahagian bawah. So untuk fraction dia mesti ada numerator and denominator. Okay, so dalam fraction, dia ada beberapa types of fraction. Okay, so the first one adalah proper fraction. Okay, proper fraction ni, the numerator that is top is less than denominator. Okay, bahagian atas dia punya numerator tu mesti kurang, less daripada bahagian bawah. Okay, example, 5/7. So, 5 ni less than 7. Okey, ataupun kalau bentuk algebra x square plus 1, okey. Kat bawah dia x power of 3 plus 1. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, power yang di atas okey, kurang, less than power yang di bawah. So yang ini kita panggil dia proper fraction. Okey, then kita tengok improper fraction. Improper fraction ni dia terbalik. Okey. Dia punya numerator ni yang bahagian atas is greater than or equal. Okay, dia mesti lebih besar ataupun sama dengan dia punya denominator yang bahagian bawah. Contoh, okay, so katalah 7/5. So 7 yang the top ni dia punya numerator dia lebih besar daripada 5. Okay, ataupun kalau dalam bentuk algebra x power of 3 dekat bahagian numerator and x power of 2 di bahagian denominator. So yang atas is greater than yang bawah. So bila yang atas lebih besar daripada bawah, nama dia improper fraction. Okay, another one adalah kita punya mixed fraction. Okay, mixed fraction ni dia combine combination of whole number and proper fraction. Okay, contoh kita ada whole number. Okay, let's say yang ini dia punya contoh untuk mixed fraction. Okay, 3, 5/7. Okay, yang depan ni adalah kita punya whole number. Yang belakang ni adalah kita punya fraction. So, nama dia adalah mixed fraction. Okay, itu adalah 3 types of fraction. Okay, so untuk latihan ni, you all kena tentukan whether it's proper fraction ataupun improper fraction. Okay, so untuk latihan ni, you all kena tengok dia punya bahagian numerator dengan denominator. Okay, saya nak nanti you all buat dan nanti kita check dia punya jawapan. Okay, saya nak sambung terus untuk basic rule operation of fraction. So, dalam fraction, kita ada addition, subtraction, multiplication and division. So, kita akan tengok empat-empat operasi ni. Macam mana kita nak selesaikan. Okey, kalau kita ada tambah dan tolak. Okey, so kat sini kamu kena take note. Kalau tambah dan tolak. Okey, kamu baca kat sebelah ni. The both denominator must be same. Okey, maksudnya denominator ni di bahagian bawah. The bottom one tu. Dia mesti nilai dia sama. Before we can perform addition or subtraction. Jadi kamu kena samakan dia punya pembawah dulu, baru kita boleh buat operasi tambah dan tolak. Okey, itu untuk addition and subtraction. Nanti kita tengok dia punya example. Okey, untuk multiplication and division tak ada masalah. Okey, kalau multiplication kita just multiply untuk numerator dengan numerator. Denominator darabkan dengan denominator. Kita terus je darab. Okey. So, satu lagi untuk division. Okay, division ni dia akan apply balik multiplication punya rule. Cumanya bila dia division, kita kena twistkan kita punya denominator dengan numerator. Okay, so bila kita tukar saja tanda, kat sini dia bahagi. Kita tukar kepada darab dan yang dia punya di belakang mesti twistkan bahagian atas dan bahagian bawah. Okey, itu adalah basic rule untuk fraction. Okey, kita sambung untuk addition and subtraction. So, sebelum kamu nak buat operasi addition and subtraction ni,
Untuk fraction, kita kena pastikan dia punya denominator dia mesti sama. Okay, so denominator must be same. So, mesti samakan dulu dia punya pembawah dia. Dan baru kita boleh buat operasi tambah dan tolak. Okay, so kita tengok contoh yang pertama. So, 5x per dengan 3 tambahkan dengan 2x per dengan 7. Okay, so sekarang kamu tengok dekat bahagian dia punya denominator tu, nilai dia sama ke tak? Tak sama kan? So, bila tak sama, jadi kita kena samakan dulu dia punya denominator ni. 3 dan 7. So, 3 dan 7 kita nak pakai common factor dia berapa? 3 dan 7. So, dia tak ada common factor yang sama. So, actually kita boleh terus darab. So, yang ini kita jadi 3 dan 7 ni dia punya nilai sepunya dia adalah 21. So, macam mana dapat 21? Okay, 3 ni kita darabkan dengan 7. 7 ni darabkan dengan 3. Okay, so bawah ni kita dah darab dengan 7. So, yang bahagian atas pun sama, mesti darabkan dengan 7. Okay, yang belakang ni pun sama, bawah kita darab dengan 3. So, yang atas pun mesti darab dengan 3. Okay, now kita boleh buat dia punya denominator. Okay, pembawah dia tadi adalah 3 darab 7 is 21. Okay, so tengok bahagian atas. 5x darab dengan 7. So, kita akan dapat 35x. Tambah 2x darab dengan 3. So, kita akan dapat 6x. Okay, so 5x tambahkan dengan 6x. Jadi, kita dapatlah jawapan dia 35 tambahkan dengan 6. So, kamu akan dapat 41x per dengan 21. Okay, so kita dapatlah jawapan untuk soalan yang pertama ni. Okay, next. Kita tengok example yang kedua. So, dalam example yang kedua ni, dia pakai x tolak 3 dan 2x tambah 5. So, kalau kamu tengok dekat sini, dia tak pakai nilai x dekat bawah tu tak sama. So, kat sini ada 2 per x tolak 3. Tolakkan dengan 6 per 2x tambah 5. So, bila tak sama dekat sini, okay, kita boleh terus darabkan. Okay, so darabkan. Kiri darab dengan kanan, kanan darab dengan kiri. So, actually kita boleh terus darab bersilang. So, kat sini, bawah dia kita darabkan dulu. X tolak dengan 3. Okay, 2x tambah dengan 5. Darabkan. Okay, yang bahagian atas kita darab silang. Okay, 2 ni darab pembawah ni. 6 ni darab pembawah yang ini. Okay, kita darabkan silang. So, 2 bracket 2x tambah 5. Tolak. Okay, tengah-tengah dia ni tolak. Sini adalah tolak. So, kena tolak. Okay, 6 darabkan dengan x tolak 3. Okay, yang bawah kita darab dengan yang bawah. Yang atas kita darab silang. Okay, jadi kita selesaikan. So, bila ada bracket, kamu kena expand. So, expand kena darab 1 by 1. So, darab yang depan, darabkan dengan yang belakang. Sama juga yang ini, 6 darab x, 6 darab negatif 3. So, kita selesaikan. 2 darab dengan 2. 2 darab 2x dapat 4x. 2 darab 5 tambah dengan 10. Tolak. 6 darab x is 6x. So, negatif. Sini negatif. Darabkan dengan negatif 3. So, negatif should be positif. So, 6 darab dengan 3 is 18. So, tanda ni kamu kena hati-hati. Negatif dengan negatif mesti dapat positif. Okay, per. Okay, yang ini kita tak perlu expand. Dia ada dalam bentuk bracket. So, x tolak 3, 2x tambah 5. Okay, now kita selesaikan yang bahagian atas. Okay, x dengan x, number dengan number. Kita tengok yang x dulu. So, yang x ni mana? 4x. Okay, tolakkan dengan 6x. Okay, so dapat apa? 4 tolak 6. 4 tolak 6 is negatif 2. So, x jangan lupa mesti tulis. Okay, and then kita tengok yang number pula. 10 tambah 18. So, dia akan jadi tambah 24.
8. Okey, yang bawah jangan kacau. Salin je balik. X tolak 3. 2X tambah 5. So, dapatlah dia punya jawapan. Okey. Okey, kita sambung untuk multiplication and division of fraction. Okey, bila kita nak buat multiplication and division, kita terus sahaja multiply untuk bahagian numerator and denominator. Okey, untuk division kita akan apply juga multiplication, cumanya kita kena tukar dia punya bahagian belakang. Okey, so kita tengok example yang pertama. Okay, let's say 4x divided by 3y multiply 3z over 7. Jadi kamu kena tengok dekat sini, kita tengok bahagian atas dengan bahagian atas, bahagian bawah dengan bahagian bawah. So, just direct darabkan. Okay, numerator dengan numerator, denominator dengan denominator. Terus je kamu darabkan. So, kalau kamu darab kat sini, kita tengok number dulu. 4 dengan 3. Darabkan. 4 darab dengan 3, kamu akan dapat kat sini 12. Okey, then kita susun X darab dengan Z. So, kita dapat XZ. Okey, ini adalah bahagian numerator. Okey, now kita tengok bahagian denominator. 3Y multiply dengan 7. So, terus dapat 3 darab 7 is 21Y. So, dapat dekat sini. Dan kita tengok bahagian atas dengan bahagian bawah. Boleh simplify ataupun tidak. So, kalau kamu tengok numbering dulu, okay, 12 dengan 21. So, 12 dengan 21 kita boleh simplifykan kepada, okay, sini kita boleh 3 darabkan dengan 4. Okay, yang ini 3 darab dengan 7. So, kamu akan dapat dekat sini 4xz bahagi dengan 7y. Let's say lah dekat atas ni ada juga y. Let's say x, y, z. Dekat bawah tu per dengan y. So, bila dia ada nilai unknown yang sama, kamu boleh cancel juga. Okay? Tapi yang ini dia tak ada nilai yang sama. So, kita tinggalkan jawapan dengan 4xz divided by 4y. Okay, tengok example yang kedua. Okay, example yang kedua ni, dia adalah division. Okay, kita bahagi. So, division ni sebelum kita nak buat, kita kena convert dia kepada multiply. Okay, once kita convert daripada division kepada multiply, kita kena twistkan bahagian numerator dan denominator. Bahagian yang belakang, yang depan kita tak kacau. So, asalnya 5 bahagi dengan 3m tambah n. Jadi, kita pindahkan yang bahagian numerator turun ke bawah, bahagian denominator naikkan ke atas. And then kita darabkan macam biasa. So, bila kita buat multiply, okay, numerator dengan numerator, denominator dengan denominator. So, bila kamu darabkan, kita boleh tak bracket dekat sini. So, 8 bracketkan 3m plus n. Okay, divide by 9m tambah 3n. Okay, yang ini pun letak bracket sebab dia ada 2 term dekat dalam ni. Okay, darabkan dengan 5. Okay, ingat bila kita ada bracket macam ni, you all kena expand one by one. So, mesti expand one by one. Jangan darab yang depan saja. Okay, mesti kedua-dua bahagian tu kena expand. So, 8 darab dengan 3 kita akan dapat 24m. Dan 8 darab dengan n, kita akan dapat 8n. Okey, sama juga bahagian bawah ni. So, kita darab dengan 5. Jadi, 5 ni kamu kena expand, darabkan dengan kedua-dua term. Okey, so 5 darabkan dengan 9, kita akan dapat 45m. Tambahkan dengan 5 darab dengan 3, 15n. Okey, so jawapan kamu, kita kena buat dalam bentuk yang paling simple, yang in simplest form. Jadi, bila kamu dapat jawapan tu, yang akhir tu, kamu kena tengok dulu, boleh simplify ataupun tidak. So, macam mana kamu nak simplify? Yang ini kita kena factorizekan dulu. Okey, factorize bahagian atas, factorize bahagian bawah. Okey, kita tengok bahagian atas ni. Okey, tengok numbering dia dulu. 24 dengan 8. Ada tak dia punya common factor? Okey, 24 dengan 8 kita pakai sifar
8. So, sifar 8 ni kita boleh keluarkan. So, kita buat factorization. So, keluarkan nombor 8. Okay, and then kita bracket. Okay, 8 darab berapa dapat 24? 8 darabkan dengan 3. Supaya kita dapat nilai dia 24. Dan kita ada M dekat situ. Okay, tambah. Okay, yang bahagian belakang pula. 8 ni kita dah keluar kan? So, kita tak perlu lagi tulis 8. So, yang tinggal adalah N. So, tambahkan dengan N. Okay, dekat bawah pula. Divide by 45 dengan 15. Kita nak pakai common factor apa? So, 15 lah. Okay, 15 keluarkan. Okay, dan kita tengok M dengan N tak sama. Okay, buka bracket. Okay, so 15 darab berapa dapat 45? Okay, 15 darabkan dengan 3. So, 3M pluskan dengan, okay, 15 yang ini kita dah keluarkan. Tak perlu lagi tulis. So, ada lagi satu N. Okay, then bila kita dah factorize, kita tengok yang bahagian atas dengan bahagian bawah. Okay, tengok yang di luar daripada bracket dulu. 8 dengan 15. Boleh simplify tak? Ada tak dia punya common factor? 8 dengan 15. Tak ada kan? So, tak ada, tak boleh simplify. Then, kita tengok yang dekat dalam bracket. So, dalam bracket ni, dia ada dua term. So, kalau dua-dua term sama, kita boleh cancel. So, kalau kamu tengok kat sini, 3M tambah N. Kat bawah pun 3M tambah N. Jadi, kita boleh terus cancel. So, jawapan akhir kita dapat 8/15. Okay, dapatlah dia punya jawapan. Okay, boleh faham